Assalamualaikum semua. Okey, kita jumpa lagi minggu ni dalam subtajuk seterusnya 11.4 putaran. Okey, so awak dah belajar jenis-jenis transformasi isometri ya. Hari tu kita dah belajar translasi, kita dah belajar pantulan. So hari ni ialah putaran. Okey, apakah benda putaran ni? Okey, putaran ni ialah pusing. Dalam bahasa biasa ialah benda yang berpusing. Berputar, bumi berputar, benda yang kita pusing. Okey, baik. Putaran ini dia ada ikut jam dengan ikut arah jam. Okey, ada dua, kita boleh putarkan dia atau pusingkan dia. Ada dua, sama ada ikut arah jam atau ikut lawan arah jam. Ikut arah jam atau lawan arah jam. Okey, sama ada ikut arah jam. Okey. Dan yang kedua, ikut bukan ikut, lawan arah jam. Jam yang berpusing tu lah. Okey, jam dinding. Okey. Baik. So, bila dia berputar ni, bila dia berpusing, sesuatu objek tu dipanggil putaran sekiranya bentuk sama, saiz sama, orientasi sama. Apa maksudnya bila dia dah berputar ikut jam atau arah lawan jam, benda tu saiz dia mesti sama, bentuk dia mesti sama. Okey. Jarak imej dan objek ke pusat putaran juga sama. Tak apa, cikgu terangkan dulu apa maksud dia. Maksudnya macam ni, bila benda tu dah berputar, kalau segitiga yang berputar, selepas dia berputar atau berpusing, mestilah bentuk dia segitiga juga. Dan mestilah segitiga yang selepas kita putarkan atau pusingkan itu, mestilah sama saiz. Tak adalah tiba-tiba segitiga tu besar, segitiga tu mengecil. Tak, tu bukan putaran. Okey, umpama kita lepas kita berpusing, adakah kita ni jadi kurus? Tak kan, orang gemuk tak jadi kurus, orang kurus tak jadi gemuk. Kalau macam tu tak ada siapa pun yang nak berputar kan. Macam tu. Okey, baik. Kemudian dia kata jarak imej ni maksudnya asal daripada kedudukan sebelum berpusing, selepas berpusing, selepas dipusingkan, itu nama dia adalah imej. Ialah objek ialah yang asal, imej ialah selepas dipusingkan. Dia punya jarak dia tu adalah sama. Macam dalam contoh. Okey, macam mana nak kira jarak? Kira jarak, awak tengok dalam contoh yang cikgu tunjuk ni. Contoh dalam modul Galus ni. Cikgu pilih bucu ni. Kita ikut pada contoh bucu ni kan. Bucu ni ke pusat putaran. A ni ialah pusat putaran. Nanti cikgu akan terangkan apa tu pusat putaran ya. Jarak dia mesti sama. Ini pergi ke A, satu kotak macam ni. Kemudian bucu ni jatuh ke imej tu pun mesti satu kotak macam ni. Okey, dia mesti jarak yang sama. Okey. Alright, ini adalah putaran. So awak jawab nanti nombor 1 dengan nombor 2, putaran. Putaran ke bukan putaran? Awak kena detect. Benda berputar ni dia mesti kedudukan sama, dia akan jadi mengadap. Okay, dia tak boleh macam selari tau. Dia tak boleh macam duduk sebelah-sebelah. Okay, dia mesti kedudukan itu mesti akan berubah. Itu putaran. Tapi jarak daripada pusat putaran tu mesti sama. Okay, baik. Awak jawab ya. Kalau putaran, tulis putaran. Kalau bukan putaran, tulis bukan putaran. Awak kena kenal dulu benda tu berputaran ataupun tak. Kalau tak, nanti jawab soalan salah sebab tak kenal. Kena kenal dulu. Okay. Alright, seterusnya cikgu nak terangkan juga
putaran ni ikut arah jam dan lawan jam. Yang kedua, dia ada darjah putaran dia. Ada 90 darjah, ada 180 darjah, 270 darjah, 360 darjah. Okey, apa maksud darjah-darjah ni? Okey, kalau putaran itu, kalau awak pusingkan imej itu, putarkan imej itu satu kali. Satu kali maksudnya 90 darjah. Kalau dipusingkan ataupun awak yang pusingkan sebanyak 2 kali, itu ialah 180 darjah. Kalau 3 kali 270 darjah. 4 kali 360 darjah. Okey. Ini masa bila ni? Masa awak tengok rajah itu diputarkan, dan yang ketiga, bahagian ketiga nanti ialah awak yang putarkan dia. Ikut pada arahan soalan. Okey. Okey. Baik, sebelum cikgu teruskan, cikgu bekalkan awak 2 video. Tengok dulu video cikgu, baru tengok video yang kedua. Sebab untuk jawab soalan putaran ini, sebenarnya perlukan kita bersemuka. Sebab kita perlukan kertas surih atau tracing paper. Ataupun kalau siapa-siapa mak dia ada buat kek dan ada alas kek, masa nak bakar kek tu, boleh gunakan kertas tu untuk tekap. Itu sebenarnya lagi mudah. Kita tekap objek dan kita putarkan dia untuk kita lukis objek tersebut ikut pada arahan lawan jam ataupun arah jam. Arah lawan jam atau arah jam. Macam tu. Okey, baik. Kita pergi ke bahagian B. Ni 4. Okey, bahagian B. Bahagian B ini, macam mana kita nak tahu dia putaran ataupun bukan putaran? Seperti yang cikgu cakap tadi, kalaulah awak ada apa-apa kertas yang boleh ditekap, awak mesti nampak tau. Kertas tu dia mesti macam, memang jarang lah. Kertas yang sangat jarang kita boleh tekap. Tisu boleh guna, tapi problem tisu ni dia melayang-layang dan dia mudah koyak. So, susah. Okey. Kalau contoh kertas yang boleh ditekap tu lah cikgu cakap tadi, kertas baking paper paling mudah. A4 tu boleh lah, tapi kadang-kadang tak nampak sangat kan bila kita tekap tu. Okey, cara dia ya. Ini bahagian B. Awak tengok arahan bahagian B. Ini dia yang putarkan gambar ni. Awak belum putarkan lagi. Soalan yang memberi gambar yang telah diputarkan. Apa awak kena buat? Awak kena describe. Awak kena huraikan apa benda putaran ni. Okey, cikgu ambil soalan contoh. Soalan contoh. Baik, soalan contoh, sekiranya awak ada kertas yang boleh ditekap, kita tekap objek. Yang mana objek? Objek yang ni. A ni. A ni objek. Okey, nampak cikgu highlight sikit ni. A ini objek. A tanda ini ialah image. Okey, awak tekap A objek ni, awak tekap, kemudian pen awak ataupun pensel, guna pensel ya sayang. Okey, pensel tu kita tekan dekat P ni pusat putaran, kemudian awak putar dia. Putar kertas tu, kalau awak putar sekali belum jatuh image dia dekat gambar rajah yang tu, A tanda tu, kalau sekali maksudnya 90 darjah. Kalau 2 kali awak kena putar sampai dia jatuh dekat gambar tu, itu ialah 180 darjah. Macam dalam contoh ni, percayalah cakap cikgu, awak cuma perlu putarkan sekali. Mana bila awak putar tu kena adjust lah. Tengok, kalau dia jatuh ikut arah jam, awak jawablah putaran berapa darjah arah jam pada pusat P. Macam dalam contoh ini diputarkan ke sini. Nampak dia putar lawan arah jam 90 darjah sekali. Kalau sekali 90 darjah. Okey, cikgu terangkan balik. Rasanya macam cikgu cakap laju sangat kot. Okey, cikgu terangkan semula ya. Awak
ada sekiranya awak ada sehelai kertas yang boleh ditekap, jelas dan nampak, awak tekap gambar Raja A ni dulu. Tekap dia dulu. Dah tekap guna pensel sayang, tak payah guna pembaris, tak payah, freehand je. Freehand je pakai pensel. Kemudian dah tekap gambar ni, awak letakkan pensel awak tu pada pusat putaran P. Pusat putaran ni pun awak kena tekap juga. Tekap dia punya dot dia tu je lah, dia punya titik putaran tu. Okey, awak tekap untuk awak letakkan pensel. So awak letak pensel awak, kemudian awak pusing dia. Kalau awak boleh pusing sekali, maksudnya pusing sekali. Pusing maksud cikgu, bila awak pusing, gambar tu dia akan jatuh pada gambar image tu, A tanda. Awak kena pusing sampai dia jatuh pada tepat-tepat pada A tanda tu. Tak percaya, awak cuba buat lepas ni. Kalau boleh guna kertas A4, awak cuba dengan kertas A4. Okey, macam dalam contoh, awak boleh cuba ikut contoh. Awak cuba ikut arrow ni arah lawan jam. Percayalah, awak akan putar sekali sahaja, kemudian jatuh pada image A tanda ni. Kalau putar sekali 90 darjah, putar 2 kali 180 darjah, putar 3 kali 270 darjah dan seterusnya. Okey, baik. Macam mana kita nak perihalkan, describe dia? Okey, ini ayat dia. Ayat dia jangan salah. Dia mesti ada perkataan putaran. Wajib. Berapa darjah? Cikgu dah pesan tadi. Selepas perkataan putaran, mesti ada darjah. Pertama ialah perkataan putaran. Yang kedua, berapa darjah? Maksudnya berapa kali awak pusing. Kalau 1 kali, 90 darjah. Kita ambil contoh. Kemudian, kat mana awak putar? Ikut jam, ikut arah jam atau lawan arah jam. Dalam contoh ialah lawan arah jam. Nak tulis ni pun, tulis perkataan lawan arah jam ni, tak boleh tulis lawan jam. Kalau awak tulis, cikgu tulis note tepi ni, ayat awak lawan jam, awak tak dapat markah. Habis markah awak. Ini markah pertama, ada perkataan putaran. 1. Markah kedua, berapa darjah? 1. Kemudian ayat, katakan tulis lawan jam. 1 markah awak tak dapat. Awak dapat 2 je. Pemeriksa tidak akan tengok ayat yang lain-lain dah. Tak ada, dia stop je kat situ. Yang ketiga dah salah, habis. Ingat ya. Kalau lawan arah jam, tulis lawan arah jam. Kalau ikut jam, tulis ikut arah jam. Ikut arah jam. Take note benda ni. Ayat ni kena betul. Okey. Jangan tulis ikut jam. Ikut arah jam betul. Cikgu noteskan lagi. Ikut jam. Katakan ada tulis ikut jam. Salah. Tak boleh. Dia mesti ada perkataan arah. Lawan arah jam, ikut arah jam. Baru dapat 1 markah. Kemudian kat mana? Pada pusat P. 4 markah sepenuhnya. Nampak? 4 markah ya. Banyak tu sayang. Banyak tu. Okey? Faham? Bagus. Kalau boleh faham, boleh cuba gunakan kertas. Boleh jugalah kalau nak try dengan A4 paper pun boleh juga. Awak boleh cuba. Okey? So, cuba putarkan rajah-rajah yang diberi itu dan describe dia, perihalkan dia seperti dalam contoh dan bimbingan yang cikgu dah bagi awak kat sini. Gabungkan ayat-ayat ini. Faham? Kalau pusat P lah. Kalau nama pusat tu O lah. Okey? Baik. Seterusnya. Bahagian C. Ni yang cikgu cakap tu. Menggunakan kertas surai. Bahagian C ialah macam tadi dia putarkan untuk awak. Sekarang ni awak yang kena putarkan. Kaedahnya sama je. Kaedahnya sama sahaja. Kita tengok contoh ni. Contoh ini dia minta awak apa? Lukis imej bagi objek A di bawah putaran yang dinyatakan menggunakan kertas surai ataupun kertas tracing paper apa-apa je lah. Okey. Tetapi dalam peperiksaan dia tak ada arahan menggunakan kertas surai ke apa, tak. Arahan dia cuma lukis imej bagi objek di bawah transformasi
lukis imej bagi objek bagi transformasi berikut. Perihalkan. Kemudian dia tambah ayat dia. Perihalkan transformasi tersebut. Itu awak kena jawab soalan tu tadi. Okey. Itu soalan, bentuk soalan peperiksaan ya. Bentuk soalan peperiksaan dia, ya, soalan peperiksaan dia akan tulis macam ni ayat dia, bentuk soalan exam. Dia tak tulis ayat macam dalam peperiksa ni, dia tulis macam ni. Lukis imej bagi objek di bawah transformasi, di bawah suatu transformasi. Macam tu lah ayat dia, cikgu tak ingat. Okey. Perihalkan ataupun huraikan transformasi tersebut. Ini bentuk soalan peperiksaan. Dia tak bagi tahu tau benda tu putaran ke pantulan ke apa ke. Tapi dia akan ni lah. Ataupun kalau dia bagi tahu pun dia macam ni. Transformasi tersebut putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat P. Macam tu boleh jugalah. Ada jugalah soalan yang begitu Okey, baik. Cara dia sama. Masih lagi tekap. Awak tekap segitiga A ni. Okey, awak tekap. Lepas tu, awak tekan pensel awak. Tekap dua-dua ni. Dua-dua benda ni. Dua-dua rajak A, segitiga A ni dan juga pusat putaran. Titik je yang awak tekap. Tak payah tulis lapi tu. Kemudian apa awak buat? Awak ikut arahan dia. Dia kata apa? Lawan arah jam. Lawan arah jam ke mana? Lawan arah jam kenalah putar ke arah ni. Awak tekan, kemudian awak putar. Dia kata 90 darjah. Maksud kalau 90 darjah, putar sekali sahaja. Putar sekali sahaja dan dia akan berhenti dekat situ. Nampak cara dia? Macam ni, nampak? Ini keadaan yang kedua ni ialah keadaan kertas awak tu bergerak. Nampak? Putar sekali sahaja dan berhenti. Putar sekali. Dia mesti dalam keadaan mendatar. Dia keadaan straight. Sekali. Arah jam. Kemudian dia, image tu akan jatuh kat situ. Awak tekap lah. Nampak dia jatuh situ, awak lukis dia balik. Bila lukis, semula mesti gunakan baris. Tak perlu label A tanda. Tak perlu. Tak perlu. Okey. Kalau tak guna mata pensel, guna jangka sudut pun boleh. Dia tulis kat sini. Okey, faham? Cuba buat. Kalau tak ada kertas surih, carilah kertas apa-apalah yang boleh ditekap. Plastik ke? Plastik pun boleh. Plastik kan? Carilah. Plastik pun boleh. Plastik pun agak kukuh. Tapi hati-hatilah. Ya? Plastik makanan ke apa ke yang asalkan boleh kita tulis, kita tekap. Cuba. Okey? Selamat mencuba. Alright. Itu sahaja. Kalau ada apa-apa, boleh tanya cikgu. Okey, kalau ada masalah susah ke nak putar ke nak apa ke, boleh tanya cikgu. Itu saja. Sampai sini saja. Boleh WhatsApp seperti biasa. Hantar pada pukul 8 malam ini. Dan untuk pengetahuan awak, sekarang ni sistem pelaporan PDPR, kalau dulu hanya cikgu masukkan bilangan, tetapi yang terkini mulai minggu ini, cikgu kena tik kehadiran awak di dalam sistem Kementerian Pelajaran Malaysia. Nama So hati-hati kepada yang tidak hantar kerja. Okey, sebab dia akan bandingkan awak punya PBD nanti. Cikgu dah tak boleh tolonglah dekat situ. Kalau awak dah tak hantar kerja awak, cikgu tak dapat berbuat apa-apa. Cikgu akan tanda ikut pada apa yang awak hantar. Hantarlah kehadiran awak. Bila awak hantar kerja, maksudnya awak hadir kelas. Bila awak hantar kerja, maksudnya awak ada PBD awak. So, berhati-hati. Bukan berhati-hati. Ingatlah. Okey, untuk awak. Bukan untuk cikgu. Cikgu hanya boleh bantu bimbing awak untuk awak berjaya dalam subjek matematik. Baik, itu saja. Jumpa lagi next class. Assalamualaikum. Bye.